Selamat petang. Paling panas petang ini apabila Peguam Najib dengan beraninya telah mendedahkan dokumen sulit yang membabitkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Netizen mula menyeru mengatakan perkara itu. Mereka kata sudah terdesak sangatkah nak keluar penjara, sehingga dokumen sulit ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong terkait dengan yang di-Pertuan Agong pun didedahkan. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin cubaan untuk mengambil perhatian, menarik perhatian, meminta simpati daripada rakyat jelata. Tetapi rupa-rupanya selepas pendedahan tersebut, disangka simpati diperoleh untuk Najib, tapi yang terjadi sebaliknya. Dalam laporan sabudin.com didapati nampaknya pendedahan oleh Syafi'i Abdullah, iaitu Peguam Najib, bukan saja tidak mampu menarik simpati rakyat terhadap Najib, tetapi telah pun mengukuhkan semula sokongan rakyat terhadap Anwar Ibrahim. Ramai rakyat yang kini mula tersenyum dan mula memberi tepuk tangan, ucapan syabas kepada Anwar Ibrahim atas pendedahan itu. Mereka kata terbuktilah bahawa kerajaan Madani yang ada sekarang ini, yang turut terlibat Zahid Hamidi, UMNO, adalah kerajaan yang benar-benar menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, menjunjung reformasi dan langsung tidak berkompromi soal kes 1MDB. Ini apabila dalam pendedahan Peguam Najib itu mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani, tidak pernah mencadangkan pengampunan penuh maupun pengampunan separuh di dalam lembaga pengampunan tersebut. Nampaknya disangka simpati yang diperoleh oleh Najib, namun rupa-rupanya malapetaka pula yang diperoleh oleh Najib. Walau bagaimanapun, pada petang ini seorang ahli parlimen telah mendedahkan bahawa sebenarnya tindakan Syafi'i Abdullah mendedahkan maklumat dokumen sulit terkait ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong itu telah melanggar undang-undang dan dipersoalkan. Melanggar undang-undang dedah proses pengampunan Najib. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng meminta lembaga pengampunan agar menjelaskan jika Peguam Muhammad Syafi'i Abdullah telah melanggar undang-undang ketika mendedahkan maklumat sulit berhubung proses permohonan pengampunan Najib Razak dalam sidang medianya semalam. Lim berkata ini kerana Perlembagaan Persekutuan menggariskan secara jelas peranan yang di-Pertuan Agong dan ahli lembaga tersebut. Dia berkata pertimbangan oleh lembaga pengampunan biasanya adalah sulit. Namun Syafi'i semalam secara terbuka mendedahkan yang di-Pertuan Agong membuat undian secara rahsia dengan mengagihkan kertas undi kepada ahli tidak tetap lembaga. Saya gesa lembaga pengampunan menyatakan dengan jelas dan tanpa syarat sama ada undang-undang kita membenarkan atau tidak. Syafi'i menyatakan yang Agong merasakan untuk memberi pengampunan penuh kepada Najib, kata Lim dalam kenyataan hari ini. Ketika sidang media semalam, Syafi'i menunjukkan surat dengan cop mohor Agong sebelum ini yang menunjukkan kemungkinan ada perbezaan pendapat antara Sri Paduka dan lembaga pengampunan berkaitan hukuman Najib. Menurutnya, surat untuk menunjukkan yang di-Pertuan Agong mencadangkan kepada Agong agar Najib menghabiskan hukuman penjaranya. Namun, Sri Paduka memutuskan agar hukuman penjara Najib
dikurangkan separuh dan denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Safi juga mendakwa Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mahu Najib diberikan pengampunan penuh, namun kemudian menjalankan undi secara rahsia untuk melihat reaksi 4 ahli tidak tetap lembaga terhadap perkara itu. Lim bertanya, jika Safi dibenarkan undang-undang untuk menyatakan secara terbuka yang di-Pertuan Agong membuat undi tersebut ketika mesyuarat lembaga pada 29 Januari lalu, seolah-olah Safi ada dalam mesyuarat pada 29 Januari ketika lembaga pengampunan menentukan nasib Najib. Adakah Safi diundang ke mesyuarat sebagai saksi atau dia reka semua ini? Sekali lagi, saya benar-benar menggesa lembaga pengampunan dan badan berkaitan untuk menyatakan dengan jelas sama ada kenyataan yang dibuat Safi itu betul atau tidak. Dan jika tindakannya tidak melanggar undang-undang, katanya lagi, menjadi pertanyaan besar kita petang ini terhadap pendedahan Safi Abdullah itu ialah, adakah Safi diundang dalam mesyuarat sebagai saksi ataukah dia hanya mereka-reka semua ini? Saudara-saudara, ada beberapa komen daripada netizen ialah, ada yang mengatakan bahawa ini pun salah Perdana Menteri ke, kata mereka menyindir secara jelas. Adakah ini juga adalah cara untuk mempersalahkan Anwar, kata mereka. Namun seperti yang saya kata awal-awal tadi, cuba meraih simpati, tetapi malapetaka pula yang diperoleh. Jimmy Page kata, kenapa ni takut ke? Kan, tolonglah support Najib, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, dalam apa yang diumumkan itu, Mujahid kata, mimpilah. Kononnya di-AP sama geng dengan UMNO, katanya. Rupa-rupanya, itulah yang berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan, tahniah kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya terbongkar sudah, isi dan terdedah sudah apa pendirian Anwar Ibrahim terhadap kes pengampunan Najib Tun Razak. Tidak cadang pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Najib, diucapkan syabas kerajaan pimpinan Anwar kerana tak kompromi dengan skandal 1MDB. Pastinya berita ini akan menggembirakan seluruh penyokong Anwar Ibrahim, seluruh penyokong reformasi dan seluruh rakyat yang selama ini mula mempersalahkan Anwar Ibrahim. Dengan pendedahan semalam oleh Safi Abdullah, iaitu peguam kepada Najib Tun Razak, maka ia mendedahkan apa cerita sebenar yang selama ini kita tunggu-tunggu telah terjawab. Berdasarkan pendedahan yang berpandukan surat yang ditandatangani Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa yang dihantar kepada Najib Razak oleh Peguam Safi Abdullah semalam, adalah terbukti bahawa Kerajaan Madani melalui lembaga pengampunan tidak pernah sama sekali mencadangkan pengampunan penuh atau pengurangan hukuman kepada bekas Perdana Menteri itu. Surat yang dibacakan oleh Peguam Najib itu
mendedahkan lembaga pengampunan tidak menasihati Agong untuk mengurangkan hukuman atau memberikan pengampunan kepada bekas Perdana Menteri ke-6 itu. Safi berkata, pemakluman dalam surat yang dibuat oleh Dr. Zaliha itu menyebut bahawa lembaga pengampunan berdasarkan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 29 Januari telah menasihati Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman yang diterimanya. Bagaimanapun, kata Safi, surat itu juga menyebut titah Agong bahawa adalah munasabah pada hemat baginda. Belas kasihan patut diberikan kepada Najib. Surat itu menurut Syafi'i mengandungi perintah Al-Sultan Abdullah yang menjalankan kuasa baginda di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan serta kuasa-kuasa lain supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Perkara 42 ialah berkaitan kuasa pengampunan dan kuasa membentuk lembaga pengampunan. Safi berkata, surat yang ditandatangani oleh Dr. Zaliha itu diterima oleh Najib sebagai pihak yang terlibat dalam pengampunan tersebut. Dalam hal berkaitan, Safi juga membayangkan Al-Sultan Abdullah sebenarnya mahu memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku, katanya. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahawa pada 29 Januari itu, Agong memikirkan untuk memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Tetapi baginda mahukan kepastian dakwa Safi'i. Beliau seterusnya mendakwa, Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap lembaga pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan atau tidak kepada Najib. Safi bagaimanapun berkata, beliau tidak tahu apa keputusan undian itu, tetapi ia kemudian membawa kepada keputusan hukuman Najib diringankan tanpa pengampunan penuh. Katanya, apa yang berlaku itu menunjukkan Agong mempunyai hak mutlak untuk memutuskan pengampunan, tetapi baginda memilih untuk mendengar pandangan pihak lain. Sekarang sudah jelas lagi nyata. Berdasarkan apa yang disebut Safi itu, ia menunjukkan kerajaan tidak pernah mencadangkan pengurangan hukuman. Jauh sekali untuk mengesorkan pengampunan penuh kepada Najib. Apa yang dicadangkan kerajaan ialah Najib perlu menghabiskan baki hukuman penjara yang diterimanya berdasarkan dijatuhkan oleh mahkamah. Tiada lain yang boleh serta sesuai diungkapkan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dalam hal ini, melainkan segunung ucapan tahniah dan syabas. Dengan pendirian agar Najib perlu menghabiskan baki hukumannya, artinya kerajaan tidak sama sekali berkompromi dengan skandal 1MDB, meski UMNO ketika ini merupakan sebahagian daripada kerajaan. Ini baru betul-betul madani. Ini juga mengesahkan kenyataan Anwar beberapa hari lalu bahawa Zahid Hamidi
selaku timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO tidak pernah memberi kata dua kepadanya dalam soal pengampunan Najib. Tahniah sekali lagi, pendirian seperti inilah yang rakyat mahukan. Saudara-saudara sekalian, beberapa isu dalam reformasi ini ialah apabila ada yang memuji tindakan kerajaan Madani itu. Ada juga yang mula bertanya apa kabar Tan Sri Spanko. Ada juga kata pencerahan yang baik, hidup kerajaan Madani, hidup Perdana Menteri, hidup Anwar. Inilah yang kerajaan mahu dan inilah yang rakyat mahukan. Tahniah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.